Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk Al-Quran Kitabku Ensiklopedia Juzuk Amma. Okay, sekarang ni kita akan tengok surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Okay, sekarang kita tengok ya. Okay, ini surah Qul A'udzu Birabbin Nas dan juga maksudnya. Okay. Jadi dalam apa yang Ensiklopedia Juzuk Amma ni bantu kita terangkan, iaitu pertama sekali ialah ringkasan tema surah. Okay. Surah ini ialah tentang perintah Allah Subhanahu Taala kepada manusia supaya berlindung kepada Allah daripada segala kejahatan jin dan manusia. Okay. Mengapa ayat ini diturunkan? Satu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, dua malaikat datang kepada baginda. Malaikat itu membawa perintah dari Allah supaya baginda pergi ke sebuah sumur dan mengeringkan airnya. Di bawah batu yang terdapat di dalam sumur itu tersimpan sebuah kotak yang digunakan oleh tukang sihir untuk menyihir Nabi. Pada waktu pagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar Ammar bin Yasir serta beberapa orang sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berwarna merah kecoklatan. Mereka terus menimba airnya, mengangkat batu tersebut, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya lalu membakarnya. Ternyata di dalam kotak itu terdapat seutas tali yang mempunyai 11 ikatan. Allah Subhanahu Taala lalu menurunkan surah An-Nas dan Al-Falaq. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dari kedua-dua surah itu, terurailah satu simpulan. Akhirnya sihir itu hilang dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan yang jahat dan sesat. Adakah kamu semua masih ingatkan kisah Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Namun, syaitan bersikap sombong, tinggi hati dan dengki. Ia tidak mahu bersujud pada Nabi Adam AS. Ia membantah perintah Allah SWT. Disebabkan itulah Allah SWT membenci syaitan. Allah SWT menghukum syaitan dengan menyediakan api neraka sebagai tempat tinggal mereka kelak. Sejak itu, syaitan berjanji untuk menggoda Nabi Adam AS dan keturunannya. Syaitan juga telah memujuk Nabi Adam AS dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Syaitan berjaya memujuk Nabi Adam AS dan Hawa supaya memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah untuk dimakan. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Adam AS dan Hawa turun ke bumi, syaitan selalu mengekori mereka. Syaitan terus merayu kepada Nabi Adam AS dan keturunannya supaya tidak mematuhi perintah Allah SWT. Hingga saat ini, keturunan Nabi Adam AS sering mengabaikan perintah Allah SWT. Itulah hasil pujukan syaitan. Dalam surah ini, Allah Subhanahu Taala memerintahkan kita supaya meminta perlindungan kepada Allah daripada bisikan syaitan. Syaitan bukanlah seperti yang kita selalu lihat di televisyen. Itu hanyalah rekaan semata-mata. Syaitan tak dapat dilihat dengan mata kasar dan sering bersembunyi dalam diri manusia kerana syaitan selalu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Jadi, jika ada rakan-rakan yang mengajak kepada kejahatan, sebenarnya itu adalah bisikan syaitan. Hati-hati jangan sampai terpengaruh. Okey, apakah maksud Maliki? Maksud Maliki ialah raja, iaitu king. Okey, mari kita amalkan pengajaran dia. Inilah senjata yang kita gunakan ketika memberi atau melakukan perkara yang tidak baik. Inilah senjata yang kita gunakan ketika melihat atau melakukan perkara yang tidak baik. Membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jangan meninggalkan solat 5 waktu. Okey adik-adik, sekarang kita sudah selesai untuk terjemahan surah An-Nas. Kita sudah belajar tentang ringkasan tema surah. Kita belajar tentang mengapa ayat ini diturunkan. Kita tahu cerita tentang syaitan yang jahat dan sesat. Okey, jumpa lagi di siri akan datang.